Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Baru-baru ni jadi viral satu video yang dianggap diambil daripada satu ajaran sesat yang dinamakan sebagai ajaran Hadi Minallah, yang mana mereka telah buat satu program convocation di Langkawi. Dalam program berkenaan kita nampak bahawa pengikut wanita bersama dengan suami dia telah bersalaman dengan tok guru mereka Hadi Minallah itu dan berpelukan dengan tok guru mereka, dan tok guru mereka melakukan perkara-perkara yang kita kata tak sesuai dilakukan oleh seseorang yang bukan mahram kepada orang yang lain, pegang raba sana raba sini dan sebagainya. Tetapi itu viral yang telah lepas. Hari ini saya nak tunjukkan kepada anda satu video yang kita mungkin boleh tengok sama-sama yang juga berasal daripada ajaran Hadi Minallah. Jom kita tengok video berkenaan sama-sama. Video ini daripada Akademi Pendidikan Agama Dunia. Saya dia kata dia bukan Islam, dia tak ada agama. Asal daripada Indonesia. Nama pengasas dia Wayang. Okay, kita tengok akidah sesat Nur Muhammad. Nur Muhammad inilah sebagai awal penciptaan seluruh alam ni, termasuklah diri kita, termasuklah ruh. Jadilah manusia ini semuanya. Jadi kita ni satu dengan Nabi Muhammad SAW. Pluralism. Tuhan tak tengok you Hindu ke, Buddhis ke, Tak tengok. Kristian ke, Islam ke, Tuhan tak tengok. Tuhan tengok you baik. Aku main baik je okey orang yang tidak Islam, tapi orang itu berbuat jahat. Faham macam ni. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Ajaran sesat berkaitan tentang Isra Mi'raj hingga ke Masjidil Aqsa itu. Itulah cerita yang diulang-ulang, yang diriwayatkan oleh guru-guru terdahulu. Tapi kalau dalam saya difahamkan yang ni di Kuala Lumpur. Kalau Ustaz ada yang kata Nabi jumpa Nabi ini, jumpa Nabi itu, naik ke Sidratul Muntaha, kendaraannya naik onta. Apa? Oh, borak. Aku pun tak jumpa borak tu dalam Al-Quran tu. Apa borak tu? Burung unta kan? Burung unta. Borak. Terus sungguh tak tahu langsung basicnya tu. Borak ke buruk? Buruk. Macam-macam lah dia cakap, naik burak, naik borak. Ya? Tapi dalam Al-Quran ada tak cerita naik burung unta tu? Burung unta. Rujuk buku saya berkaitan tentang Isra dan Mi'raj buku dia. Ada tak? Jadi guru-guru bercerita ni dari mana? Kalau di bab makrifat, solat itu bermakna mengingat Allah. Sembahyang itulah mengingat, bukan buat sembahyang, bukan berdiri sembahyang. Bab makrifat bukan menyembah Allah, kerana menyembah itu syirik. Menyembah Allah itu syirik, kafir. Hukum makrifat, bila kau menyembah Allah maka syirik. Bila kau tak menyembah Allah, maka hukumnya kafir. Allah tidak berasma. Ini kedudukan makrifat. Bab makrifat. Ini macam terjun daripada bukit tu. Gila. Mana zatnya? Muhammad. Zat Tuhan itu Muhammad namanya. Aduh. Ini yang saya kata tadi tu, mengaku bukan Islam yang lain kita Hare Krishna. Saya juga bukan Islam. Tu dia, orang kafir tu pun pening kepala. Saya bukan Islam. Saya tak ada agama. Saya tak punya agama. Agama tak pernah berbina hidup. Agama tak pernah berbina hidup. Ini kalau kira tu pengiktirafan murtad Ada yang isu lain wahdatul wujud,
Macam-macam lah tu. Ni orang Malaysia, dekat Indonesia pun ada. Aktif di Kuala Lumpur. Ahli perlu bayar zakat diri kepada pemimpin. Okey, baik, kita dah tengok video berkenaan sama-sama. Kita berikan sedikit ulasan berkaitan tentang video itu. Sahabat-sahabat, ajaran Hadi Minallah yang diasaskan oleh Wayang Hadi Kesumo ataupun disebut dengan nama lain dia Hadi Minallah Aminuddin Ahmad. Dia ni asal dia daripada Indonesia. Dan ajaran yang dia bawa ni dilaporkan disebarkan di sekitar Kuala Lumpur, Kajang dan juga Johor. Ajaran ini dia bawa fahaman yang salah dan bercanggah dengan agama seperti berkaitan tentang isu Nur Muhammad yang kita tengok tadi, fahaman pluralisme agama, fahaman makrifat yang menyesatkan bahkan mengaku bahawa beliau bukan Islam serta tidak mempunyai agama. Ajaran itu berada di bawah Nur Mutiara Mutmainnah dan bertapak di Malaysia, merupakan satu persatuan yang kalau kita tak tahu ini agak begitu mengejutkan, iaitu dia berdaftar secara sah di sisi undang-undang negara di Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS. Manakala di Indonesia ajaran itu berada di bawah Yayasan Nur Mutiara Makrifatullah. Yang setahu saya, pihak Majlis Ugama Islam Indonesia MUI telah mengatakan bahawa ajaran ini adalah ajaran sesat dan mereka telah memberikan satu kenyataan supaya orang awam menjauhi ajaran daripada Yayasan Nur Mutiara Makrifatullah. Sekali imbas kita nampak tak jauh beza banyak antara ajaran Hadi Minallah ini dengan ajaran-ajaran sesat yang lain. Mereka menggunakan kata-kata puitis, bahasa jargon serta penampilan yang paling Islamik untuk mengajar orang mengikut ajaran sesat mereka. Mangsa bagi ajaran sesat ini biasanya adalah orang-orang yang tidak mempunyai asas ilmu asas pengetahuan Islam yang kukuh, mudah terpedaya dengan perkara yang too good to be true dan juga mahu merasa diri paling dekat dengan Tuhan. Oleh itu, bagi setiap individu Muslim, kita perlu bersiap dengan ilmu pengetahuan, mencintai ilmu, suka membaca dan mencegah diri daripada menerima sesuatu melainkan dengan landasan ilmu. Masalahnya, kadang-kadang masyarakat kita yang terkorban menjadi pengikut ajaran-ajaran sesat seperti ini, mereka itu sebahagiannya memang nak ikut kepada ilmu, lalu mereka mencari guru. Sebab tu mereka ikut si Hadi Kesumo ini. Malangnya mereka salah di dalam memilih tok guru. Mereka fikir tok guru itu adalah wali Allah. Rupanya dia adalah wali syaitan. Sehingga bini pengikut ajaran ini pun diraba di hadapan suaminya. Dia boleh buat relax saja suaminya tu. Sahabat-sahabat, anda kena tahu satu perkara. Tok guru ialah ulama. Mereka adalah pewaris Nabi. Nabi tinggalkan ilmu untuk pewarisnya dan pewarisnya itu menyampaikan kepada kita. Dalam hadis yang sahih disebutkan innal ulama'a warasatul anbiya, innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhama, innama warasul ilma, faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi dan para nabi tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Sesiapa yang mengambilnya, ambil sepenuhnya. Hadis ini adalah hadis riwayatkan oleh Imam Abu Daud. Ilmu itu pula bukan sekadar pandangan-pandangan semata-mata, tetapi ia tertulis di dalam kitab dan boleh diperiksa dengan dalil dan bukti. Tok guru ialah ulama. Mereka adalah manusia yang ditinggikan darjatnya oleh Allah. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mujadalah, yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat darjat orang-orang yang beriman dalam kalangan kamu serta orang yang diberikan ilmu dengan beberapa darjat. Surah Mujadalah ayat yang ke-11. Tok guru ialah ulama. Mereka adalah manusia yang paling takutkan Allah atas muka bumi ini. Mereka tak gentar kepada sesiapa pun melainkan kepada Allah Ta'ala semata-mata. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ulama adalah orang yang paling takutkan Allah. Walaupun bukan mereka saja takut Allah, kita pun takut Allah Ta'ala juga. Tapi yang paling takutkan Allah, yang paling sempurna dalam takutkan Allah adalah para ulama. Tok guru. Kerana mereka menggantungkan diri mereka dengan ilmu yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka. Tapi kalau tok guru pun tak takutkan Allah, sanggup kata dia bukan Islam, sanggup kata dia tak ada agama, sanggup mengenepikan hadis-hadis Nabi, kemudian mengikut pula fahaman Nur Muhammad yang merepek, merapu dan meraban, takkan itu pun nak dijadikan tok guru. Mengenali
mengenali siapakah sebenar-benarnya Tok Guru sangat penting, kerana mereka adalah panutan mereka. Sesat Tok Guru, sesat kita. Benar Tok Guru, benarlah kita. Itu satu perkara yang penting perlu diketahui oleh orang awam. Manakala pihak kerajaan, kami, saya dan juga penonton-penonton kita menggesa supaya anda tak buat dek saja dengan isu-isu macam ni. Buat tindakan segera. Saya puji Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Idris Ahmad, apabila beliau telah memberikan pandangan berkaitan tentang isu ini. Sangat cepat, bagus. Bahkan jabatan di bawah beliau iaitu JAKIM telah membuat laporan kepada MCMC untuk sekat penularan kesesatan ajaran ini. Saya juga puji pihak Jabatan Agama Islam Kedah yang sudah mula menjalankan siasatan terhadap ajaran sesat ini walaupun ia tidak aktif di Kedah. Pun begitu, saya masih lagi mengharapkan jabatan-jabatan agama yang lain segera buat tindakan terhadap ajaran ini. Jangan biarkan, jangan buat dek saja. Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, Jabatan Agama Islam Selangor dan Jabatan Agama Islam Johor patut serius di dalam isu-isu ini, kerana mereka, orang-orang ini, hadi minallah dan pengikut-pengikutnya sangat aktif di Kuala Lumpur, di Kajang dan juga Johor. Video-video gerakan mereka tersebar dekat laman sosial, dekat YouTube, dekat Facebook dan sebagainya. Kita tak boleh duduk diam saja dengan perkara seperti ini, kerana ia berkaitan tentang isu akidah umat Islam, isu akidah saudara-saudara semuslim kita. Sahabat-sahabat, itu yang kita faham berkaitan tentang isu ajaran sesat. Jangan kita duduk relax saja dalam bab ni. Kita perlu menjalankan tindakan. Kita perlu memahami Islam ini dengan sebenar-benarnya. Ada satu buku yang cukup bagus. Saya cadangkan untuk anda. Saya cadangkan untuk anda untuk miliki buku ini. Buku ini bertajuk Inilah Islam yang Semestinya Difahami, yang ditulis oleh Syekh Ali At-Tantawi. Yang mana anda boleh dapatkan buku ni dekat Shopee ada, dekat Lazada pun ada. Saya letakkan link dekat description. Mungkin itu dapat memudahkan urusan anda. Kita faham agama ini seperti ia difahami pada zaman Nabi SAW. Jangan biarkan diri kita terkena dengan racun-racun yang dibawa oleh ajaran-ajaran sesat ini. Apatah lagi, ia lebih sakit dan lebih parah jika racun-racun ini terkena kepada anak-anak dan generasi kita akan datang. Wallahu ta'ala alam. Adakah anda dapat sesuatu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.